Di tengah-tengah cabaran peringkat global, sepastinya isu kecukupan makanan sentiasa menjadi perhatian oleh pihak kerajaan. Bagaimana usaha untuk kita meningkatkan pelbagai kapasiti dan juga potensi yang ada dalam negara untuk kita memastikan isu keterjaminan makanan ini sentiasa menjadi perkara yang dekat dan juga dapat disantuni oleh pihak kerajaan. Dan hari ini kita nak berbicara berkenaan ekonomi biru, bagaimana potensi aquaculture dalam keterjaminan makanan negara. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu pada pagi ini, iaitu Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu. Prof. Datuk, berjumpa lagi, Datuk. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga kita turut bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin Abdullah, Pengarah Institut Aquaculture Tropika dan Perikanan Aquatrop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, topik yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kalau sebelum ini kita sering kali mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan ekonomi hijau, tapi kali ini ekonomi biru, satu terma yang mungkin kita perlu perhalusi dan kita berikan pencerahan kepada masyarakat dan perkaitannya dengan UMT sendiri, Prof. Datuk. Jadi apa antara usaha sama keterlibatan yang telah dilaksanakan untuk menjayakan ekonomi biru? Okey, terima kasih kepada RTM kerana membenarkan kita mengikuti program RTM pada pagi ini. Okey, bercakap mengenai ekonomi biru ni, sebenarnya ianya memang berkait rapat dengan niche ataupun niche area UMT lah, sebagai universiti terfokus di Malaysia ini, yang mana perkara yang berkaitan secara terus adalah meliputi keterjaminan makanan, food security, iaitu dalam bidang perikanan dan aquaculture, maritime transport contohnya, climate change dan juga renewable energy contohnya. Itu adalah bidang-bidang yang sangat yang biasa dalam ekonomi biru dan memang berkait rapat dengan UMT. Dan pada pagi ini kita sebenarnya untuk mengupas secara detail mengenai bagaimana peranan UMT dalam keterlibatan dalam UMT dalam keterjaminan makanan, khususnya dalam bidang aquaculture dan juga perikanan tangkapan. Kan? Jadi seperti maklum, sektor perikanan di Malaysia ini merupakan satu sektor yang sangat penting, terutamanya dalam pembekalan protein, selain daripada ayam dan juga haiwan-haiwan lah lain. Jadi di Malaysia ini sekarang ini statusnya 30% daripada hasil itu daripada aquaculture, yang terdiri daripada 600,000 metrik ton yang bernilai lebih kurang 4 bilion ringgit Malaysia. Manakala perikanan tangkapan kita masih lagi dalam peringkat 69% sebenarnya, iaitu 1.3 juta metrik ton dan juga bernilai 14 bilion ringgit Malaysia, yang selebihnya 1% daripada perikanan daratan. Kan? Jadi pentingnya bagaimana sektor perikanan ini dalam menjamin keterjaminan makanan kita adalah, pertamanya kita berusaha untuk meningkatkan sektor aquaculture ini menyumbang kepada 40% hingga 50%, supaya mengurangkan tekanan kepada perikanan tangkapan yang sekarang ini di peringkat 69% lagi. Jadi kalau kita berjaya mengurangkan tekanan kepada perikanan tangkapan itu, maksudnya peningkatan hasil daripada perikanan aquaculture itu adalah sangat penting untuk kita mencapai, sebab di Malaysia ini sekarang ini tahap penggunaan atau pemakanan perikanan adalah 55%, 55 kilo per kapita. Maksudnya rakyat Malaysia dia banyak makan ikan lah, kan. Jadi saya rasa itu perkara yang penting, sesuai dengan selari dengan SDGs, Sustainable Development Goal, yang mana dalam usaha untuk kita memastikan kelestarian perikanan ini, untuk mengelakkan kepupusan makanan perikanan ini dalam tahun 2048 contohnya, dan kita berusaha keras untuk meningkatkan hasil daripada perikanan aquaculture ini, kan, supaya ianya mengurangkan tekanan dan seterusnya mengelak daripada kepupusan hasil tangkapan laut di masa akan itu. Jadi itulah pentinglah untuk kita peranan UMT insya-Allah dalam
menangani masalah ini. Okey, apa yang ditekankan oleh Prof Datuk tadi adalah untuk kita memberi perhatian bagaimana usaha untuk kita meningkatkan perikanan ataupun sumber aquakultur ini melebihi 60% dan juga kita mengurangkan kebergantungan kepada sektor perikanan tangkapan. Jadi apa antara inovasi dan juga penyelidikan yang dilaksanakan oleh UMT untuk memperkasakan sektor aquakultur ini? Terima kasih. Di UMT kita ada sebuah institut penyelidikan yang kita namakan sebagai Institut Aquaculture, Tropical dan Fishery ataupun Aquatrop, Institut Akukultur Tropika dan Perikanan. Dan di Aquatrop kebanyakan aktiviti penyelidikan yang kita lakukan jatuh kepada 4 komponen ataupun 4 program penyelidikan yang ada di Aquatrop. Yang pertama adalah kepada kelestarian sumber. Aktiviti penyelidikan yang kita buat di sini melibatkan contohnya pelepasan benih. Kita banyak melakukan pelepasan benih ketam, pelepasan benih udang galah di perairan, contohnya di Johor, di Terengganu, melepaskan benih udang galah, melepaskan benih ketam dan udang harimau. Program yang kedua adalah untuk penghasilan baka benih yang berkualiti tinggi. Tujuannya adalah untuk memastikan pengeluaran aquaculture itu menghasilkan pengeluaran yang tinggi, kadar kematian yang rendah dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiganya adalah program penyelidikan berkaitan dengan teknologi hijau untuk menghasilkan teknologi ternakan yang kelestarian mesra alam dan sebagainya, tidak membuat pencemaran kepada alam semula jadi. Dan akhir sekali adalah program penyelidikan berkaitan dengan kesihatan organisma dan jaminan kualiti makanan. Dan kita ada projek yang khusus berkaitan dengan pembangunan menghasilkan protein alternatif sebab salah satu sebab utama industri aquaculture sekarang, masalah utama dalam industri aquaculture sekarang ini adalah kos yang meningkat. Terutama sekali kos pengeluaran. Kos pengeluaran ini datang daripada kos makanan ikan. Dan kos makanan ikan dalam sekitar 60% ke 70% adalah datang daripada kos makanan. Jadi usaha kita di Aquatrop di UMT adalah untuk menghasilkan protein alternatif daripada black soldier fly, daripada sisa buangan udang harimau, daripada mikroalgae yang kita hasilkan untuk menghasilkan protein alternatif. Sebab sekarang ini kita banyak bergantung kepada fish meal yang kita import daripada luar dan harganya pun agak mahal, dalam RM7 ke RM7.50 sekilo. Dan kalau kita ada sumber fish meal sendiri daripada serangga black soldier fly contohnya ataupun sisa buangan udang, kita boleh mengurangkan kos itu sampai ke RM6 sekilo. Okey, Datuk, kita ingin mengurangkan kebergantungan kepada sumber-sumber import. Pasti kita melihat kepada potensi dalam negara kita yang boleh kita bangunkan antaranya melalui sumber aquakultur ini. Jadi Doktor, apa antara cabaran utama untuk kita memperkasakan sektor aquakultur ini? Kalau kita bercakap berkenaan sektor aquakultur ini, pastinya tidak lari daripada risiko penyakit kepada ternakan yang boleh membawa kerugian. Dan juga bagaimana untuk kita menerapkan segala teknologi yang ada daripada UMT ini kepada masyarakat secara Datuk. Okey, itulah sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh Prof Ikhwan tadi. Itu adalah perkara yang sedang berlaku di UMT lah. Yang dalam usaha kita untuk menangani masalah harga makanan, feed meal yang sangat mahal, menyebabkan secara langsungnya dia akan memberi side effect kepada harga produk daripada aquaculture sendiri lah. So mahal di pasaran dan sebagainya. Jadi dengan kita berjayakan mengeluarkan protein alternatif dalam ramuan untuk membuat feed meal itu, kita berharapkan ini dapat menurunkan harga produk aquaculture di pasaran. Kan itu adalah salah satu objektif utamalah untuk kita ni. Dan cabaran-cabaran yang lainnya adalah kita sedia maklum bahawa setiap perikanan aquaculture itu melibatkan dipanggil perikanan terkawal. Yang mana kalau ikan tu dalam sangkar misalnya, ikan dalam kolam ataupun dalam tangki di belakang rumah contohnya, ianya terdedah kepada
cabaran-cabaran yang di luar kawalan kita. Contohnya perubahan cuaca, contohnya kan. Jadi dia menyebabkan sama ada dia menyebabkan kematian secara masif, secara banyak kan, ataupun daripada segi dia mempengaruhi daripada segi produktiviti penghasilan sektor ini sendirilah secara umum menyeluruh. Tapi apa yang telah dilakukan oleh UMT dalam dekad ini adalah untuk kita menghasilkan satu dipanggil itu broodstock, iaitu dipanggil broodstock ini adalah pusat pengadaan induk. Induk-induk yang mempunyai resilient, ketahanan penyakit yang sangat tinggi untuk mengatasi masalah-masalah inilah. Ianya dapat dikurangkan daripada segi mortaliti, kematian dalam sektor aquaculture inilah, dan secara tak langsungnya meningkatkan penghasilan. Jadi itu merupakan satu cabaran yang memang kita akui sangat mencabar. Tapi di UMT ini kita kekuatan penyelidikan yang ada ini, saya jangkakan dia dapat menafsir masalah ini secara teknikal. Itu sangat pentinglah daripada segi kajian-kajian molekular biologi kan, yang dapat meningkatkan resilience sumber yang kita hasilkan, induk-induk contohnya lah. Sebab daripada induk yang sihat yang tanpa penyakit, dia akan menghasilkan offspring, anak-anak ataupun rega-rega yang lebih tahan penyakit dan sebagainya. Itu adalah konsep asas kita lakukan di sini. Okey. Baik, itu antara manfaat daripada inovasi dan juga teknologi yang dilaksanakan. Jadi Prof sendiri bagaimana terlibat di lapangan? Ialah bagaimana untuk kita menjadikan teknologi tersebut bukan sekadar teknologi berdasarkan pendidikan semata-mata, tapi namun apa yang utama adalah untuk kita implementasikan kepada masyarakat secara keseluruhan di seluruh negara. Di Aquatrop rata-ratanya penyelidik kita memang berdamping begitu rapat dengan golongan sasar kita. Baru-baru ni kita ada sebagai contoh kita ada satu projek di bawah Dr. Azman contohnya kan, di mana kita telah memindahkan ilmu ternakan udang laut ataupun udang marin menggunakan sistem ternakan tangki contohnya kan, dan sistem ini lebih mesra, maksudnya pencemarannya lebih terkawal dan hasil yang dihasilkan adalah lebih tinggi berbandingkan dengan sistem tradisional yang kita biasa ternak udang dalam kolam contohnya kan. Dan sistem ternakan dalam tangki ini yang kita telah perkenalkan sejak 2-3 tahun yang lepas, mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada pengusaha dan peternak tempatan. Kita juga telah berusaha juga melakukan banyak seperti yang saya nyatakan di awal tadi, pelepasan benih. Tujuannya adalah untuk melepas benih dan untuk meningkatkan populasi semula jadi, sumber semula jadi perikanan, contohnya sumber ketam, sumber udang galah, dan ini insya-Allah boleh membantu meningkatkan sumber pendapatan dan hasil tangkapan nelayan pesisir pantai, insya-Allah. Okey, itu antara perhatian kita berkenaan dengan ekonomi biru dan juga bagaimana peranan daripada UMT sendiri untuk menjalankan inovasi dan juga penyidikan bagi memperkasakan sektor aquakultur negara, khususnya bagaimana kita memberi perhatian terhadap isu keterjaminan makanan. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Mazlan Abdul Ghaffar, Naib Chancellor Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Profesor Dr. Muhammad Ikhwanuddin, Pengarah Institut Aquakultur Tropika dan Perikanan Aquatrop, atas kesempatan pada pagi ini kita berkongsi kepada penonton berkenaan topik ekonomi biru, potensi aquakultur dalam keterjaminan makanan. Dan sepastinya penonton, selepas ini banyak lagi yang akan kami bawakan kepada anda, khususnya rakan kita Syafiqah selepas ini akan berkongsi kepada kita berkenaan apa yang menarik dalam SPM sana sini, dan pastinya antara topik yang akan menjadi tumpuan adalah berkenaan dengan fenomena cuaca panas di seluruh negara pada ketika ini. Dan pasti Syafiqah sudah pun bersedia. Silakan Syafiqah.